Iran menjadi lumpuh selepas pasukan Trump memberi isyarat bahawa itu hujung minggu terakhir Iran yang tenang. Pada jam-jam terakhir 18 Julai 2026 dan Scavino memuat naik video dengan pesawat pengebom B-2 dan jet pejuang F-22 terbang di atas gunung yang dilitupi salji. Dengan iringan lagu Nesun Dorma yang bermaksud jangan seorang pun tidur. Ia muncul tepat pada masa apabila Komando Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan malam ke-7 berturut-turut terhadap sasaran Iran. Gabungan inilah yang membuat video itu difahami sebagai isyarat bahawa Teheran tidak akan mendapat rehat sepanjang hujung minggu. Dalam video yang diterbitkan oleh Dan Scavino itu, B-2 muncul di hadapan, manakala F-22 marah dalam formasi. Penerbitan itu muncul beberapa jam sebelum video-video serangan terbaru Amerika Syarikat mulai tersebar. Terawang Goga atau Terawang Syahid Mirzai sebenarnya adalah dua terawang masuk dan keluar di utara bandar-bandar Bandar Abbas yang kini disekat akibat serangan jet pejuang Amerika. Kedua-dua terawang itu mengalami kerosakan teruk, tetapi mesin-mesin sedang bekerja dan dikatakan laluan itu akan dibuka semula tidak lama lagi. Maksudnya, buat masa ini, laluan itu akan dibuka semula secara sementara supaya kenderaan ringan boleh melalui. Selamat tinggal. Dan Scavino bukanlah individu biasa yang dikaitkan dengan Trump. Laporan rasmi Rumah Putih yang dikemas kini pada 1 Julai 2026 menyenaraikan Scavino sebagai pembantu presiden, timbalan ketua kaki tangan, dan pengarah pejabat kaki tangan presiden. Jawatan terakhir ini terlibat secara langsung dalam pemilihan nama untuk jawatan penting dalam kerajaan. Scavino telah bersama Trump selama lebih 3 dekad. Hubungan itu bermula pada tahun 1990. Ketika dia membawa kayu golf Trump pada usia 16 tahun. Selepas itu, dia menguruskan klub keluarga Trump. Dia juga mengetuai strategi digital. Dia mengikuti kempen-kempen presiden dan kekal dalam kalangan terdekat presiden. Oleh itu, satu montaj ketenteraan yang diterbitkan olehnya ketika ketegangan memuncak dengan Iran mempunyai impak yang jauh lebih besar berbanding satu hantaran sokongan. Beberapa jam kemudian, Fox News menyiarkan video baharu yang dikaitkan dengan Komando Pusat Amerika Syarikat. Image-image tersebut menunjukkan serangan pada waktu malam dan kilauan cahaya di kawasan yang terkena semasa operasi. Komando tersebut memaklumkan bahawa pasukan Amerika telah menyerang lokasi pemantauan, struktur logistik ketenteraan, gudang senjata bawah tanah dan keupayaan maritim Iran. Pesawat pejuang, drone, kapal dan lain-lain turut serta dalam tindakan tersebut. Ia merupakan malam ke-7 berturut-turut serangan bom sejak gencatan senjata dilanggar. Satu siri serangan yang dilakukan untuk melemahkan keupayaan Iran. Untuk memerhati pergerakan Amerika, menyimpan senjata, membekalkan tentera dan mengancam laluan maritim. Amerika Syarikat mengekalkan lebih daripada 50,000 anggota tentera yang ditempatkan di seluruh rantau ini dan menyatakan bahawa pasukan ini sentiasa bersedia untuk operasi baharu. Trump sekali lagi mengancam kemudahan tenaga dan jambatan serta menyambung semula sekatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Tekanan ini bertujuan memaksa Teheran mengurangkan kawalannya ke atas selat lautan. Selain itu, Hormuz menghalang ekspor minyak Iran dan mengehadkan keupayaan rejim untuk melanjutkan perang. Serangan malam dan video Scavino memberikan gambaran bahawa hujung minggu itu akan digunakan untuk mengetatkan lagi kepungan. Dalam satu lagi hantaran oleh Mario Naufal, satu imej penjejakan udara menunjukkan pergerakan jet pejuang baharu Amerika Syarikat menuju ke pangkalan di Timur Tengah, diiringi oleh 4 pesawat tangki KC. Jenis pesawat ini membolehkan jet pejuang kekal lebih lama di udara dan dipindahkan ke jarak yang lebih jauh. Maklumat itu diperoleh daripada penjejakan penerbangan sumber terbuka dan tidak diperincikan oleh Pentagon.
Iran membalas dengan menyebarkan peluru berpandu dan drone ke negara-negara yang menempatkan tentera Amerika. Orang Amerika tidak menghubungi sejak beberapa hari lalu. Apa topiknya untuk rundingan? Lihatlah baik-baik. Dalam rundingan yang kami terlibat, malangnya orang Amerika sendiri yang akhirnya mengambil tindakan agresif yang sama, tidak menghormati dan melanggar komitmen mereka di bawah memorandum persefahaman dalam konteks khusus ini. Apa yang sedang kita hadapi sekarang ialah mempertahankan negara kita secara bersatu dan tegas. Dan saya percaya bahawa kali ini juga orang Amerika sudah pun menerima jawapan mereka setakat ini. Menurut memorandum persefahaman yang dikenali sebagai Memorandum Islamabad itu, kami juga telah menggantung semua komitmen kami. Kuwait telah menerima kesan paling teruk daripada tindakan balas pada pagi Sabtu ini. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh tentera Kuwait, jurucakap tentera menyatakan bahawa ancaman balistik dan drone musuh telah dikesan sejak subuh. Sebahagiannya telah dipintas, tetapi terdapat juga impak di kemudahan ketenteraan, sektor yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri, serta kawasan minyak, elektrik dan air. Anggota bomba, pekerja sektor minyak dan pasukan kecemasan telah cedera ketika mereka cuba mengawal kebakaran dan membaiki kerosakan. Serangan itu telah mengenai sebuah kemudahan minyak dengan kekuatan yang cukup untuk menyebabkan kerosakan besar dan mencederakan beberapa orang. Sebuah loji penyanggaraman juga terbakar dan unit penjanaan telah dikeluarkan daripada operasi. Masalah ini amat menakutkan bagi Kuwait yang bergantung kepada penyanggaraman untuk kira-kira 90% daripada bekalan air minumnya. Operasi di lapangan terbang antara bangsa Kuwait telah digantung di tengah-tengah ancaman berulang, sementara pertahanan udara cuba menembak jatuh projektil baharu. Dalam video ini, yang diterbitkan oleh Clash Report, satu tiang asap dan api yang besar kelihatan di atas sebuah kemudahan yang dikenal pasti oleh profil tersebut sebagai Akademi Keselamatan Kuwait. Marion Alfa juga telah mengedarkan gambar-gambar kemusnahan dalaman dan menyatakan bahawa tempat itu digunakan untuk melatih pegawai polis dan pasukan keselamatan. Kenyataan tentara mengesahkan serangan terhadap sektor-sektor yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri, tetapi tidak mengemukakan senarai lengkap dengan nama semua kemudahan yang terjejas. Gambar-gambar tersebut menunjukkan ke arah akademi, sementara pengenalpastian yang tepat masih bergantung kepada pengesahan awam yang lebih terperinci daripada pihak berkuasa Kuwait. Serangan itu menunjukkan kegagalan yang teruk dalam strategi Iran. Teheran cuba menghukum sebuah negara kerana menerima pasukan Amerika Syarikat, tetapi telah menyerang struktur yang berkaitan dengan air, tenaga, minyak dan keselamatan dalaman. Ini telah meningkatkan kemarahan kerajaan Kuwait dan memaksa sebuah lagi negara Arab untuk meletakkan pertahanan, pasukan bomba dan angkatan tentera dalam keadaan berjaga-jaga sepenuhnya. Daripada mengurangkan kehadiran Amerika, rejim tersebut telah mencetuskan lebih banyak tekanan supaya pangkalan dan laluan strategik menerima pelindungan tambahan. Di Jordan, satu lagi video yang diterbitkan oleh Ocean Defender menunjukkan satu kilatan besar di kaki langit dan digambarkan sebagai kemungkinan hentaman dua peluru berpandu balistik jarak sederhana di pangkalan udara Muwafaq Salt di Awas Haq. Pangkalan itu menempatkan pasukan Amerika dan sebelum ini juga pernah menjadi sasaran dalam beberapa siri serangan yang lain. Televisi negeri Iran mendakwa bahawa pesawat Amerika Syarikat telah dimusnahkan, tetapi Reuters melaporkan bahawa mereka tidak dapat mengesahkan versi tersebut. Jordan mengisytiharkan bahawa sistem pertahanannya telah menembak jatuh peluru berpandu Iran, menyebabkan tahap sebenar kerosakan masih belum dapat disahkan. Awal pagi itu juga mencetuskan amaran di Bahrain dan Arab Saudi. Iran menyatakan bahawa mereka telah menyerang kawasan yang digunakan oleh tentera Amerika di Bahrain. Di Arab Saudi, penggera telah dibunyikan di Al-Qarj dan Al-Yambu dan sumber yang ditemu bual oleh Reuters berkata bahawa pangkalan udara Putera Sultan yang mempunyai kehadiran tentera Amerika adalah antara sasaran. Ini adalah serangan pertama Iran terhadap wilayah Arab Saudi dalam kira-kira 3 bulan, sekaligus menambah lagi bilangan medan konflik yang dibuka oleh rejim itu dalam masa yang singkat. Sementara Iran menyerang Kuwait, Jordan, Bahrain, dan Arab Saudi, Amerika Syarikat terus menyerang struktur ketenteraan di dalam wilayah Iran. Sasaran yang dipilih pada malam ke-7 ini menunjukkan usaha untuk melumpuhkan keupayaan pemantauan, pergerakan, penyimpanan, dan keupayaan maritim rejim tersebut. Teheran masih mampu melancarkan peluru berpandu, tetapi perlu melakukannya sementara di pot bawah tanah, pusat pemantauan dan rangkaian logistik menjadi sasaran malam demi malam.
Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui IDPix yang tertera di skrin. Kami adalah saluran bebas yang berusaha untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat. Sokong kami secara keuangan melalui IDPix yang tertera. Kami lakukan ini untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami.